rasa tiba masa kot, kata cakap gitu. So Kak Zee jumpalah Datuk Siti. Pernah jumpa? Pernah jumpa dan cakap lah terus terang. Mungkin tak apalah setia, Kak Zee berhenti. Dan apa respon dia? Benda pertama adalah, tapi Kak Zee faham, walaupun dia cakap macam tu, dia maksudkan. Kak Zee kenal dia. Dia maksudkan. So dia macam, so bagaimana kita macam lemah jadi. Lemah, cair. Macam cair. Betul Budi. Kak Zee cair dengan Tok T Betul Budi. Oh my god. Budi pun Kak Zee rasa. Saya tengok dia pun dah cemas. Gitu. Macam Azwar Hashim. Saya semua orang kot. Macam betul, Azwan. Datuk Siti tu dia ada. Di sini betapa pentingnya Citizen di kacamata Tok T. Sehingga kan dia risau. Risau. Macam sini cakap macam Kak Zee pun pernah cerita dengan Budi kan, yang mesti ada satu titik yang kita rasa macam mungkin dah tiba masanya lah kot kan. Mungkin orang lain pula ambil alih tempat Kak Zee kan. Kak Zee stop kat sini, tolak troli kat pasar pun Kak Zee, ibaratnya call apa-apa pun Kak Zee. Sebab itulah dia kalau konsert 1 jam setengah jadi 2 jam setengah. Sebab dia orang minta 2 jam lagu. jadi 3 jam. Dia memang macam tu, dia tak berkisah Budi, dia tak berkisah. Dulu Budi, waktu orang besar awal-awal tu Siti penyanyi, taklah ramai sangat orang perasan Kak Zee kan. Taklah ramai sangat orang kenal Kak Zee. Kak Zee suka berada dalam kelompok semua orang yang menunggu show Siti tu. Dekat luar? Kak Zee suka berada kat situ dan Kak Zee akan dengar semua benda. So semua perkara tu Kak Zee akan masuk bilik persalinan untuk Siti. Kak Zee akan cerita balik, cerita belakang tabirnya macam ni. Kak Zee ni adalah orang yang akan dihantar untuk tengok, untuk pergi ke depan mesti ke depan stadium ke, untuk tengok ramai tu orang. Padahal dia dah tahu dah tiket dia terjual habis tu. Kak Zee selalu rasa macam Datuk Siti ni, dia apa-apa dia akan fikir peminat dulu. Okey, kalau dia berada pergi mana-mana atau berada kat mana-mana, dia akan tanya, Siti Zona ada tak? Okey, jadinya gini, untuk bahagian kedua ni seperti yang Budi wawarkan di part yang pertama, podcast kita bersama dengan tulang belakang kepada penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rozi Sandewi ni bertandang ke studio kita hari ini. Kita juga nak menyentuhlah tentang kemajuan ataupun pencapaian dan juga satu kejayaan lah untuk Citizen, kelab peminat setia Datuk Seri Siti Nurhaliza yang bertahan sampai 18 tahun guys. 18 tahun, satu sejarah di mana tak ada dekat kelab peminat dekat Malaysia ni boleh bertahan selama itu. Jadinya siapa lagi boleh jawab borak sini habis sini kalau bukan Kak Zee. Kak Zee, dengan cerita sibuk sekarang dengan bantuan masa banjir. Ya, masih sibuk dan memang daripada awal lagi kan, apabila bermula di Selangor, kemudian di Pahang dan sekarang pun masih lagi kan dalam proses pasca selepas banjir, lagi banyak lah yang kita harus bantu. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih Budi kepada ramai sangat yang memberi sokongan dengan memberi sumbangan kepada tabung bantuan bencana alam. Sebelum ni tabung bantuan tu untuk Palestin dan COVID, dan sekarang kita dah buat ke bencana alam. So ada 3 lah. Tak lewat lagi lah. Kita nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-18 ni untuk Citizen. Mungkin bagi Kak Zee lah bertahan selama ini, apa yang Kak Zee boleh komen? Okey, sejarah Citizen ni bermula apabila Datuk Siti menjadi penyanyi pada tahun 1996. Beliau ada kelompok peminat sendiri. Maksudnya tak ada satu nama khas kan. Masing-masing kalau dia ada kumpulan dia ada nama lah macam-macam lah. Gang JB, Gang Twig, ada Siti Fan Club, ada City Voice of Asia, banyak Budi, ada 7-8 lah yang ketara yang Kak Zee boleh, yang biasalah dengan mereka ni kan. Kemudian apabila kita nak adakan sesuatu, mereka tak
mereka datang dengan grup-grup kan. Jadi macam kita tak nak ada grup 1, grup 2, grup 3. Kalau boleh nak semua peminat Tok Siti ni kita boleh satukan kan dalam satu kelab peminat. Kerana tu pada tahun 2003 tercetus idea Kak Zee lancarkan website Citizone pada waktu tu, dan dalam masa yang sama sesiapa yang bergelar peminat Datuk Siti, Kak Zee kata mereka adalah Citizone tanpa syarat. Asal peminat mereka adalah Citizone. Kan? Atas asal Citizone mereka adalah peminat. So Citizones lah kita namakan. Itu asal mulanya 2003. Tetapi peminat mestilah bermula tahun 1996 kan. Kerana tu penubuhannya 2003. Sekarang kita sambut ulang tahun yang ke-18 pada 24 hari bulan 12 yang lalu. Jadi setiap tahun pastinya ada gathering lah kan. Gathering. Jadi tahun ni nampaknya macam mana ni, sebab kita masih dibelenggu dengan COVID lagi kan. Betul. Banjir lagi, dan pastinya Tok T pun dia nak buat kan. Dia macam teruja sangat nak. Inilah masanya untuk orang kata untuk berkumpul kan. Dah lama kan dengan peminat. So, dan ramai juga Citizone yang bertanya juga, tak ada ke gathering. Kak Zee memahami dan kami juga tengah berfikir-fikir juga kalau kita boleh kan menjaga SOP dengan baik, kerana banyak perkara yang kena dipertimbangkan kan. Sebab nanti kalau yang datang mestilah dari seluruh negara kan. Yang luar negara mestilah tak dapat datang kali ini. Itu perkara-perkara yang mungkin kami sedang fikirkan, dan insya-Allah pasti ada. Pasti ada insya-Allah. Kak Zee, tujuan sebenar kelab peminat adalah orang kata membantu untuk menaikkan nama Tok T. Jadinya Tok T dah memang naik lah. Kita nampak lihat dia punya kejayaan. Maksudnya dia walaupun ada naik turun kan. Tapi kita dapat lihat sampai sekarang nama Tok T dia masih lagi relevant sampai sekarang. Jadinya bagi Kak Zee lah, sejauh mana Citizone ni boleh orang kata membantulah menaikkan nama Tok T. Okey, jujurnya bagi Kak Zee adalah peminat asal nama peminat kepada sesiapalah, walaupun artis ni bukan Datuk Siti sekalipun, memang mereka adalah orang yang sangat utuh di belakang kejayaan seorang artis tu. Macam tu juga Datuk Siti. Jadi Citizone ni bagi Kak Zee adalah satu anugerah yang diberikan kepada kita semua untuk menjadi keluarga atas nama Siti Nurhaliza. Kerana Siti Nurhaliza dan sebab Siti Nurhaliza. Sebab itulah kepada Kak Zee pentingnya kita pelihara. Sebab tak mudah dengan satu nama kita jadi satu keluarga besar. Keluarga besar ni bukan saja di Malaysia kan, di luar Malaysia, malah negara-negara yang mungkin tak tercapai di akal kita pun ada. Tak kisahlah ada seorang satu negara pun mereka letak Citizone. Nak pada zaman sekarang kan Budi, dengan teknologi, dengan orang kata mudahnya kita melihat apa saja muzik, budaya, apa-apalah daripada luar negara, termasuklah orang daripada luar negara melihat muzik kita kat Malaysia, dan dalam masa yang sama Datuk Siti dapat peminat-peminat baru kan. Sebab itulah Citizone ni adalah satu anugerah kepada Datuk Siti, kekuatan kepada Datuk Siti. Dan Kak Zee lebih suka mengatakan bahawa Citizone ni sebagai keluarga. Dia memang keluarga, dia bukan saja peminat. Mereka adalah keluarga, kerana susah senang kita bersama, pahit maung kita hadapi bersama. Dan memang Budi pun tahu kan, Budi pun selalu berada dalam kelompok Citizone juga. Budi boleh tengok macam mana mereka kan. Dan Citizone sendiri dia ada filosofi dia sendiri sebenarnya Budi. Ikrar dia sendiri. Ikrar ada, filosofi ada. Pun, betul. Ikrar dan filosofi lain. Sebab gini, Ikrar tu memang idea Datuk Siti sendiri. Okay. Jadi apabila kita ada gathering, nanti akan ada wakil-wakil negara akan baca ikrar lah kan. 4 orang akan baca ikrar biasanya. Tapi kalau ada misalnya ada daripada luar negara pun kita ambil juga. Macam daripada mana? Thailand misalnya, tapi belum ada lagi lah yang datang kan. Kita akan ambil. Mesti ada wakil daripada negara masing-masing. Cuma filosofi ni memang kita buat kerana
bagi Kak Z pentingnya, dia macam ni, tahu Budi, Datuk Siti tu adalah satu ikon ya. Kita peminatnya adalah secara tak langsung menjadi duta kecil kepada Datuk Siti. So bagaimana Datuk Siti menjaga diri dia, pembawaan dia, nama dia. So kita juga kena buat perkara yang sama. So tanggungjawab kita sebagai peminat juga adalah tanggungjawab kita kepada Datuk Siti juga. Itu penting bagi Kak Z supaya baru dah terlihat itulah keluarga Citizen kan. Filosofinya memang kita kena menghormati, menghargai bagaimana kita orang kata menjadi satu keluarga ni. Dalam susah pun kita keluarga, dalam senang kita keluarga. Datuk Siti menang award pun kita keluarga, Datuk Siti tak menang award pun kita keluarga. Itu contoh Budi. Itulah Kak Z akuilah yang bukan saja Datuk Siti yang sangat-sangat menghargai Citizen ni. Kak Z sendirilah kan, sebab memang mencetusnya pun Kak Z, kerana Kak Z melihat kita sebagai peminat tak boleh ada kelompok-kelompok. Kita kena bersatu semua. So bagaimana untuk bersatu, kena ada satu rumah. Rumah tu harus kita jaga sama-sama. Kan? Macam sekarang lah tagline kita jaga kita kan. So Citizen pun sama. Kita jaga kita. Kita dalam kelompok ini kita kena jaga diri kita. Sebab itulah Kak Z sentiasa lakukan gathering kan. Kadang-kadang buat tanpa Datuk Siti pun kan, supaya kita jalinan ukhuwah kita tu kekal insya-Allah. Tapi kan Kak Z, kalau saya perhatikan ya, bukan setakat gathering. Malah kalau ada macam yalah kematian yang melibatkan Citizen ni, prihatinnya Tok T dia akan pergi ataupun dia macam menderma ataupun membantulah keluarga Citizen yang meninggal kan. So sejauh mana pengorbanan ni SMP atau khususnya Tok T lah terhadap Citizen? Okey, kita juga sudah mulakan ya Budi dari beberapa tahun kebelakangan ni, terutama kat gathering kita. Mana yang susah, mana yang ada bencana, mana yang ada musibah dan juga kematian. Itu semua kita ambil berat. Sebab kadang-kadang ialah dalam ramai-ramai, kadang-kadang ada yang tak sampai kepada kita pun Budi, yang kita tak tahu. Tetapi sesama keluarga kita ni lah yang akan inform kita, yang akan beritahu kita. Okey, salah seorang rakan Citizen sakit, salah seorang rakan Citizen meninggal misalnya kan. Dan kita memang ada grup kan. Jadi grup ni lah yang mendekatkan kita untuk kita tahu berita-berita, untuk kita tahu dan ambil tahu apa yang berlaku kat luar sana kepada kawan-kawan kita yang lain kan. Itu Kak rasa fungsi kita semua sama. Kita bergerak sama, pemahaman kita sama, dan kita kena orang kata bagaimana kita nak kekal sebagai satu keluarga adalah dengan cara menjagalah. Jadi tak kisahlah sakit, susah, ada masalah ke apa, kita ambil tahu. Kalau bukan Datuk Siti sendiri, di kalangan peminat tu sendiri kan, di kalangan peminat tu sendiri yang prihatin sesama rakan-rakan mereka, macam tu. Kak Z, di mana kemuncaknya kejayaan Tok T ni yang melibatkan Citizen, yang mana kalau kita dapat lihat lah Citizen ni, kalau dulu kalau masa ABP dia orang sanggup beli paper, mengundi kan, bayar SMS mata untuk orang kata memastikan Tok T menang dalam setiap anugerah. Jadinya kalau kita dapat lihatlah sepanjang Tok T bergelar penyanyi kan, di mana kejayaan kemuncak yang Kak Z dia sebenarnya rasa banyak sangat Budi. Okey, sebab apa tahu Kak Z kan melihat semua ni daripada hari pertama Datuk Siti dalam industri muzik sampai sekarang. Sebagaimana setiap Citizen di zaman yang berbeza-beza tu, mereka semua ada peranan mereka masing-masing. Mereka apa saja kejayaan Datuk Siti yang Datuk Siti pernah raih adalah hasil usaha semua pihak ni. Daripada zaman Datuk Siti awal, daripada zaman Datuk Siti belum berkahwin, daripada zaman Datuk Siti baru berkahwin, belum ada anak, dah ada anak, ni semua ada peranan ni. Tak ada saya seorang je yang bertungkus lumuh membawa kejayaan, ataupun yang ini saya tak. Semua orang ni. Kalau tak, bagaimana Datuk Siti tu boleh berada kat sini? Tapi macam Datuk Siti sini cakap Budi, dia sebenarnya untuk dia tahu peminat ni support dia, sayang dia, bukan hanya dengan kemenangan dia kat award ni. Bukan.
Maksudnya dia lebih daripada tu. Datuk Seri selalu macam mereka mengundi ke Kak Z, kesiannya macam tu. Dia maksudnya dia macam tak payahlah sebabnya dah terbukti dah mereka sayang Siti. Itu memang dialog dia tahu Budi. Tapi untuk berada di tempat Kak Z untuk cakap macam tu kepada peminat, Datuk Siti kata tak apa, Datuk Siti tahu you tak payah mengundi pun tak apa, dia tak menang pun tak apa, tapi peminat kan memang sentiasa berusaha untuk artis mereka kan. Budi kan, peminat kan nak memastikan bahawa tak apa menang atau kalah pun kami usaha. So Kak Z hormati semua tu. Kak Z hormati peminat Datuk Siti, Kak Z hormati apa yang fans buat. Itulah pentingnya duduk di tengah-tengah tu. Jadi ya, maknanya kita adalah orang yang mengawal keadaan tu kan. Cuma Kak Z selalu rasa macam Datuk Siti ni, dia apa-apa dia akan fikir peminat dulu. Okey, kalau dia berada pergi mana-mana atau berada kat mana-mana, dia akan tanya, Siti Zona ada tak? Ataupun kalau konsert, biasanya konsert ni cerita belakang tabirnya macam ni. Kak Z ni adalah orang yang akan dihantar untuk tengok, untuk pergi ke depan mesti ke depan stadium ke, untuk tengok ramai tu orang. Padahal dia dah tahu dah tiket dia terjual habis tu. Kan? Suruh Kak Z lagi tengok. Pergi tengok lagi, nak make sure ni orang datang tak. Okey. Dulu Budi, waktu orang masa awal-awal Datuk Siti penyanyi, taklah ramai sangat orang perasan Kak Z kan. Taklah ramai sangat orang kenal Kak Z. Kak Z suka berada dalam kelompok semua orang yang menunggu show Siti tu. Dekat luar? Kak Z suka berada kat situ dan Kak Z akan dengar semua benda. So semua perkara tu Kak Z akan masuk bilik persalinan Datuk Siti. Kak Z akan cerita balik. Okey, Kak Z bagi contoh kat Budi kan. Okey. Kalau Budi pun perasan, contohlah kita buat konsert kat Istana Budaya. So Kak Z adalah orang yang akan keluar untuk sapa-sapa orang. Kan, sapa-sapa orang ramai lah. Lepas tu Kak Z akan tengok kelompok atau generasi yang macam mana yang datang. Kak Z akan tengok siapa yang datang. Kalau ada macam contohlah nampak selebriti kan. Sebab tu kalau perasan Datuk Siti dia akan sebut selebriti tu. Padahal dia tak tahu pun selebriti tu duduk kat mana. Tapi dia dah tahu selebriti tu datang. So dia dah tahu kawan-kawan dia datang. Dia hantar spy lah ni. Macam Kak Z tu orang yang macam akan beritahu contoh. Diorang okey, Kak Z dah masuk ke, diorang dah sedia ke, dah duduk ke. Jadi Kak Z pergi pula masuk dalam bahagian pentas tu. Tengok-jenguk daripada belakang. Dah penuh dah ke, macam tu. Sebab dia punya kekuatan tu sebenarnya untuk apa-apa memang fans. Dan kita rasa macam Budi, Kak Z selalu rasa macam wah tak. Budi pun akan tengok kalau Datuk Siti buat persembahan lah, buat show, buat konsert, Budi akan tengok semua peringkat umur datang. Budi akan tengok pelbagai bangsa datang. Itu luar biasa. Anak bawa mak, terharu. Betul lah, anak bawa mak. Macam dahsyat. Itu yang Kak Z selalu macam, bagaimana Datuk Siti tu tak boleh tak menghargai. Sebab itulah dia kalau konsert 1.5 jam jadi 2.5 jam. Sebab konsert dia orang 2 jam lagu. jadi 3 jam. Dia Lagu memang macam tambah. tu. Dia tak berkisah, Budi. Dia tak berkisah. Repertoire lagu dia Kak Z paling banyak. Dia kan dia menyanyi sampai 30 lagu kan. Dia memang gitu. Kalau macam Kak Z memang kadang-kadang ada juga kita punya director kan akan cakap, Siti tak perlu nyanyi banyak sangat untuk 1.5 jam ni, macam 16 lagu tak. Dia tetap 30 lagu. Biar berbaloi Dia lah. memang macam tu. Dia Bayar memang tiket mahal orang yang biar macam berbaloi. tu. Dia rasa. Tapi Datuk Siti dia bijak lah. Dia macam bila dia dah pilih lagu, dia tahu bagaimana nak memberi momentum, bagaimana nak jaga suara dia. Sebab kan dia akan tahulah, dia tahu nak cakap, okey lagu ni kena kat sini. Supaya waktu yang dia lari ke belakang stage untuk salin baju ke apa-apa tu, dia kan mengah. Salin baju semua, tapi dia tahu lagu seterusnya lagu apa. Dia sendiri yang buat selection tu supaya dia nak nyanyi pun dia tahu tenaga dia kat mana. So kat mana dia simpan suara dia, kat mana dia nak nyanyi lagu yang tinggi-tinggi, kat mana dia nak nyanyi arrangement yang besar-besar. Tu yang dia akan flow kepada lagu tu, dia yang akan yang ini. Okey, gabungan lagu pula kalau nak buat medley macam mana. Kak Z sukalah dia punya idea-idea tu. Dia sentiasa faham kerja dia. Itulah bagusnya Datuk Siti tu. Itulah Kak Z, betul juga Kak Z cakap tu.
betapa prihatinnya Tok T ni sehingga kan dia fikir apa yang dialami oleh peminat dia. Contohnya, kalaulah pengundian tu melibatkan duit, kan, kena beli surat khabar, dia sanggup macam ada satu titik masa di mana Tok T undur diri daripada anugerah-anugerah begitu kan. Dan dia undur diri tu Budi pada saat dia memang berada kat puncak pun. Okey Budi, pada tahun ke-13 berturut-turut jadi penyanyi wanita paling popular. Pada tahun ke-13 juga dia menjadi dia mendapat anugerah Walker Wanita Terbaik. Itu kan muncak tau Budi, tapi dia undur diri. Dan juga tidak bertanding di AJL pada kemuncak kejayaan dia juga tu. Itu bagi Kak Z adalah beginilah. Kak Z sendiri mungkin tak kuat untuk semua benda tu. Waktu dia mengambil keputusan untuk berhenti pun, mestilah dia bertanya kan Budi, berbincang dan bertanya. Tapi alasan-alasan yang dia beri tu membuatkan kita rasa macam dia buat keputusan yang betul sebenarnya. Kan? Walaupun dia mesti ada alasan dia sendiri kan. Tapi dia membuat keputusan yang betul. Sebab itulah Kak Z nampaklah Datuk Siti dia perjalanan seni dia sekarang, dia bukan saja menjadi penyanyi. Dia adalah satu ikon yang ada di setiap perkara. Kan? Muziknya kat situ. Dia nak melebarkan bisnes dekat situ. Dia nak kerja-kerja aman je kat situ. Dia nak tanggungjawab sosial dia tu sangat besar. Kak Z rasa menjadi selebriti itu untuk dikenali kan. So dengan dikenali tu dia boleh berbuat banyak perkara. Kan yang berbalik-balik sumbangan kepada masyarakat. Itu yang Kak Z nampak yang dia buat sekarang. Sebab itulah kita menghormatilah kan jadual waktu dia yang semakin padat, banyak komitmen, keluarga lagi, kan bisnes lagi, pekerjaan-pekerjaan lain lagi. Itu yang membuatkan Kak Z rasa macam Datuk Siti masih ada dalam industri muzik, masih nak menyanyi, masih nak memberi lagi ke dalam industri. Itu yang kita kena jaga. Betul kan Budi? Kita kena jaga. Yang sebab itulah Kak Z kata selagi mungkin kan khidmat bakti kita diperlukan, beliau selesa dengan kita, beliau nak kita ada dengan beliau. Dan Kak Z tahu yang Datuk Siti nak buat apa-apa pun kena ada tenaga sokongan dari belakang. Dia takkan boleh buat seorang lah kan. Tenaga sokongan ni yang akan bantu dia untuk dia terus menjalani karier dengan baik. Itulah pentingnya. Tapi kan Kak Rozi, kita tengok daripada awal lah kemunculan Tok T ni adalah diperkasakan oleh pengurus macam Kak Z ni. Jadi mungkin kenapa ketawa? Tapi betul lah. Tapi betul lah kan. Diperkasakan, kesalah diperkuatkan, diperteguhkan oleh tulang belakang dia kan daripada awal. Dan mungkin ada yang individu kat luar sana yang bertanya sampai bila Kak Rozi akan menjadi pengurus Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai bila? Okey, apabila Budi cakap macam tu, jujurnya Kak Z segan lah kan. Kak Z segan sebab Kak Z pun manusia tapi biasa je. Tapi dah terbukti kan. Tak tahulah Budi, Kak Z tak pernah rasa pun Kak Z buat kerja je Budi. Kak Z tak pernah meletakkan Kak Z bagaimana. Kak Z jujurnya memang macam mana Budi, Kak Z rasa bukan Kak Z seorang Kak Z rasa semua orang yang bekerja dengan Datuk Siti, dia akan rasa benda ni. Bendanya adalah kita memang tak kisah tahu apa-apa dan kita memang nak buat kerja untuk dia. Kita memang sekali saja siapa yang berada dalam kelompok dia terus berasa senang tahu dengan dia. Dan kita memang tak berkisah pun macam nak berkorban apa sajalah ibaratnya kan. Nak orang kata menabur bakti kepada Datuk Siti ke apa, itu memang dan semua orang nak kata memberi yang terbaik kan. Cuma duduk di tempat Kak Z tak mudah lah kan sebab jaga Datuk Siti. Cuma Kak Z mungkin lebih selesa. Okay. Kak Z rasa Kak Z peneman lah kot. Kak Z tak nak Kak Z pengurus ke, Kak Z tak nak Kak Z terlibat secara orang kata mendalam dalam kerjaya seni dia, sebab Kak Z berada di semua situasi dia.
Di mana ada Tok T, di situ ada. Maknanya Kak Zee bukan saja berada dalam kerjaya seni dia. Kak Zee berada dalam setiap kehidupan dia. Susah senang dia. Tolak troli kat pasar pun Kak Zee. Ibaratnya call apa-apa pun Kak Zee. Sebab tu Kak Zee rasa kalaulah orang melihat mungkin Budi yang beritahu pun Kak Zee jadi segan. Kak Zee tak sebagus mana pun Budi. Kak Zee biasa-biasa je. Tapi mungkin Tuhan tu lorongkan Kak Zee untuk dapat seorang majikan macam Datuk Siti. So semuanya terlihat mudah. Kerana Datuk Siti sendiri menyenangkan kita kan. Jadi Kak Zee lalui benda tu, Kak Zee buat kerja dan Kak Zee rasa macam Datuk Siti cakap macam Kak Zee pun pernah cerita dengan Budi kan yang mesti ada satu titik yang kita rasa macam mungkin dah tiba masanya lah kot kan. Mungkin orang lain pula ambil alih tempat Kak Zee kan. Kak Zee stop kat sini. Stop tu bukan sebab tak suka Datuk Siti ke, merajuk ke, rasa tak bagus ke, bukan. Tapi semua orang akan ada rasa tu kan Budi, macam orang lain lah kot, bukan Kak Zee lah mungkin. Tapi menjadi sahabat kepada dia tu mesti sampai akhir hayat lah kan. Menjadi peneman tu mungkin sampai akhir hayat lah. Tetapi untuk bekerja dengan beliau tu, tapi itulah Datuk Siti tu dia memang tak nak lepas. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kena juga tak boleh lari pada dia. Macam kena. Tapi Kak Zee faham. Walaupun dia cakap macam tu, dia maksudkan. Kak Zee kenal dia. Dia maksudkan. So dia macam, so bagaimana kita macam lemah jadi. Lemah. Cair. Macam cair. Betul Budi. Kak Zee cair dengan Tok T Betul Budi. Oh my God. Budi pun Kak Zee rasa. Saya tengok dia pun dah cemas. Gitu. Macam Azwar Hashim. Saya rasa semua orang kot. Macam betul. Azwar. Datuk Siti tu dia ada benda tu. Dia semua orang macam tak boleh lah. Macam tu. Kan. Saya kalau interview dia kan, saya tak boleh tengok mata dia. Macam kan, tergagap-gagap. Tapi macam kita orang lagi kelakar lah Budi dalam grup gitu lah. Macam tim SMP. Ini nak lari daripada topik ni. Okey, tak apa-apa. Selingan. Tim SMP pun sama juga. Macam kami macam ada perkara lah yang kena cakap ni dekat Datuk Siti. Kena cakap ni mungkin tak bersetuju dengan Datuk Siti kan. Kena cakap ni. Okey Kak Ni nak cakap ni. Kak cakap gitu. Mesti cakap ni. So Datuk Siti ada depan kita. Tak cakap pun. Kena email lah. Tak, memang macam tu memang. Cari balik dah. Tak boleh dah. Okey, kembali kepada tadi. Okey. Kembali maksudnya, ke mana? Yalah, tak habis lagi tu. Yang mana? Maksudnya gini. Tok T tak nak melepaskan Kak Zee. Tak tahulah kalau lepas ni dia nak dah. Soalan dia. Kak Zee pernah tak macam satu masa yang macam Kak Zee putus asa ke, Kak Zee apa ke, Kak Zee meluahkan benda tu dekat Tok T? Bohong lah Budi kan. Kak Zee pun manusia biasa Budi. Kak Zee juga manusia biasa. Kak Zee hadapi juga kata momen-momen Kak Zee kan. Sebagai manusia pun Kak Zee macam menjalani kehidupan yang ada turun naik. Ada sakit luka, ada penat lelah. Semua. Tapi kerana kita kan dewasa dengan usia kan, pertimbangan kita, kematangan kita, dia bergantung kepada usia kita dan juga bagaimana cara kita berfikir. Jadi tak adalah kita melulu, tak ada. Kak Zee memang fikir, Kak Zee rasa tiba masa kot, Kak Zee cakap gitu. So Kak Zee jumpalah Datuk Siti. Pernah jumpa? Pernah jumpa dan cakaplah terus terang. Mungkin tak apalah setia, Kak Zee berhenti. Dan apa respon dia? Benda pertama adalah siapa nak jaga Citizen? Dia ingat peminat dia dulu. Tu jujur tu bendanya. Bukan siapa nak jaga dia. Tanya dulu siapa nak jaga Citizen. Kedua barulah siapa nak jaga Siti. Kalau Kak Zee berhenti, Siti berhenti. Dia kata gitu. Pula kata gitu. Tapi mungkin dia gurau lah kan. Cuma di sini betapa pentingnya Citizen di kacamata Tok T. Sehingga kan dia risau. Risau. Dia risau tentang macam apa akan jadi sekiranya tiada yang menguruskan betul-betul Citizen ni. Citizen ni susah ke nak urus sebab dia ramai tau. Dia orang ramai, mungkin kepala dia lain-lain. Jadinya
Bagi Kak Zee itulah sendiri. macam ni je Budi, menubuhkan Citizen ni dengan rasa sangat ikhlas ya. Menguruskan Citizen juga dengan rasa yang sangat ikhlas. Jadi apabila kita letak keikhlasan kita tu, walaupun kita tak semua orang faham kan, tak semua orang bersetuju ataupun macam-macam lah perkara kan. Nak bila kita menguruskan peminat kepada Datuk Siti Nurhaliza, tak mudah sebenarnya. Jadi sebab itulah Kak Zee selalunya kalau kita jadi ibu ni dia lain tau Budi. Ibu ni dia akan fikir dia dulu. Contoh, ibu ni dia akan ambil, kalau ada sesuatu yang terjadi, dia akan ambil, tak apalah salah dia. Macam tu. Tak apalah silap dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia sayang anak-anak dia ni. Dia sayang anak-anak dia. Macam Kak Zee lah, macam sayang semua Citizen ni. Tak kisahlah ada yang berselisih faham ke, ada yang berlainan pendapat ke, tetapi Kak Zee sayang semua. Sekarang kita ikhlas kan. Begitu juga Kak Zee, ini kan pula Datuk Siti kan, peminat dia lagilah macam-macam kan. Kerana peminat ni memang sangat attach dengan Datuk Siti, sebab yang jadi Citizen ni Datuk Siti. Kak Zee ni memang orang yang mungkin menjadi pemudah cara, orang yang mungkin jadi orang tengah, orang yang mungkin memudahkan untuk pertemuan, mengadakan acara ke apa kan. Tapi itulah bagi Kak Zee, alah Budi, dalam mana-mana organisasi pun mestilah ada kan pancaroba dia. So Citizen, selagi kita tahu yang kita satu keluarga, selagi kita tahu yang kita kena bersatu, dia kekal insya-Allah sampai bila-bila. Kak Zee tak ada pun satu hari nanti Citizen ni ada sampai bila-bila. Yelah kan usia kita ni kan bukannya statik. Betul. Jadi akan ada satu hari yang memang bukan Kak Zee seorang kan dalam Citizen ni, sesiapa saja menjaga sesama sendiri kan. Jadi Kak Zee ni mungkin kerana Kak Zee yang jaga Datuk Siti, secara tak langsung Kak Zee jagalah Citizen. Kak Zee, saya sebagai media, walaupun saya bukannya Citizen yang official, tapi saya media yang mengikuti ataupun buat liputan tentang Tok T ni. Saya begitu rindu dengan gathering yang dibuat saban tahun. Kalau saya tak pergi tu macam alat. Saya juga nak pergi. Saya pernah pergi yang Kuala Lumpur tu yang paling happening, sebab kita boleh bermalam. Saya siap boleh pergi buat live Facebook dengan Tok T apa semua. Ada sukan neka dan sebagainya. Okey, gathering ni penting lah kan. Jadi untuk Kak Zee kalau kenang balik, gathering mana yang Kak Zee rasa macam momen yang paling sweet, yang macam best sangat? Kak Zee orang yang memang suka buat acara. Kak Zee memang suka sangat buat acara, suka gathering, suka buat macam-macam. Biasanya Kak Zee ni kalau pasal acara memang semua orang macam ni Kak Zee. Macam tu. Dan setiap acara yang Kak Zee buat bersama fans tu memang semuanya ada keistimewaan masing-masing. Cuma kita pernah 2 kali buat gathering yang kita bermalam. Itu yang jadi special. Pertama kat Kuala Lumpur dan juga Port Dickson kan. Dan itu adalah momen yang kita nampak betapa rapatnya Datuk Siti dengan fans. Tidak ada jurang, kita buat semua aktiviti bersama. Dan peminat-peminat yang baru pertama kali berjumpa pun dah jadi macam keluarga. Dan Budi pun tahu kan, Budi pun selalu berada dalam kelompok Citizen, bagaimana mereka menghargai sesiapa saja yang ada dalam keluarga ni kan. Dan itulah yang Kak Zee rasa macam kalaulah boleh balik ke Bali untuk kita buat gathering di Kuala Lumpur tu, itu memang ada dalam perancangan kita. Memang nak bawa balik ke Kuala Lumpur. Bestnya. Tapi banjir sekarang. Sekarang tak lah. Tahun depan lah. Okey, yang terkini ni mungkin kita buat di Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur yang terkini Bila agak-agak? Okey. Itulah kita ni sebenarnya gini, Datuk Siti asalnya ada percutian, kemudian disebabkan anak tak sihat, suami tak sihat, tangguh. Okey. Apabila tangguh, kami kena tangguhkan juga. Kena cari waktu yang sesuai, kena mungkin Datuk Siti pergi bercuti pada tarikh yang lain pula. Jadi kena tunggu juga dia balik ataupun sebelum dia pergi. Sekarang tengah bincang lagi lah Budi. InsyaAllah nanti kita umumkan lah. Okey Kak Zee, mungkin ada perancangan masa panjang untuk Citizen? Okey, Citizen ni sebenarnya kalau ikutkan dan kalau mana dah tahu kan umur Kak Zee panjang, kudrat pun masih ada kan. Impian Kak Zee besar. Budi tahu apa? Apa dia? Kak Zee memang nak
satu konsert khas memang untuk Citizen. Wow, Dan maksudnya mungkin- Citizen yang akan perform. Tak, dia macam gini. Macam gini. Citizen yang membuat konsert tu. Kak Z memang impian Kak Z. Citizen jadi penganjur. Dia macam ni. Citizen sebagai kelab peminat dan konsert itu adalah kita punya. Wow. Betul. Itu memang impian Kak Z lama dah. Tapi cuma ialah nak buat apa-apa kan, kena ada dana. Apa pengisian dia? Maksudnya siapa yang menyanyi? Siapa yang perform? Datuk Siti lah. Tapi Saya macam bayang contohnya macam ni. Okay. Konsert sekarang kan dibawakan oleh Syiraz, dibawakan oleh SMP, dibawakan oleh mana-mana kan. Tapi sekarang Citizen sendiri yang create konsert tu, bawa kan Citizen kan masing-masing ada idea, ada kreatif mereka juga. Citizen ada sesuatu yang mereka nak tengok kan. Sebab dia kata macam ni, peminat ni nak lagu ni, peminat ni nak lagu ni, peminat ni lagu ni. Tapi Datuk Siti kan biasa dia akan buat selection atau pilihan yang kita berbincang bersama-sama lah kan. Tapi ni yang ni Citizen nak gitu. Alright Kak Z, nampaknya kita dah nak mengakhiri untuk bahagian kedua ini. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang Budi nak tanya Kak Z ni, tapi mungkin next time lah Kak Z boleh bertandang lagi ke studio kita untuk podcast Borak Sini Habis Sini gitu. Jadinya kata-kata akhir lah, ucapan ataupun pesanan dan segalanya kasih sayang untuk Citizen ni daripada lubuk hati Kak Z. Okey, pertamanya Kak Z nak ucapkan terima kasih kepada Budi sudi jemput Kak Z ke podcast Budi kali ini. Dan keduanya adalah terima kasih kepada semua yang dah melanggan Astro First untuk menonton combo filem dan juga konsert. Yang ketiga, of course Kak Z nak ucapkan selamat ulang tahun ke-18, belum terlewat lagi untuk Seasonal. Dan juga semoga kita semua berada dalam lindungan Allah kan, di mana saja anda berada dengan keadaan kita sekarang, dan juga di atas keprihatinan ramai rakyat Malaysia. Kak Z salute lah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah ganjaran untuk kita di hari depan, insyaAllah. Alright. Okay, terima kasih Kak Z sudi orang kata borak-borak dengan kita di podcast Borak Sini Habis Sini selama 1 jam kita bercakap pasal dokumentari Siti Are You Ready dan juga konsert untuk belum lagi secara jujurnya aku belum tengok lagi ni konsert tu. Dokumentari dah tengok, memang syok habis. Tapi konsert ni nak tengok kat mana ni? Kena beli. Aku tak ada SU. Okay, tak apa. You guys yang belum lagi kata order lah sekarang. Jadinya aku harap konsert ni akan ada dekat. Alright guys, bye bye. Kita jumpa lagi. Thank you so much Kak Z. Thank you Diana sudi teman. Bye. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me.